Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Sadaqallahul azim. An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala: Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Fa in tawallaw faqul hasbiyan la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati pengurusi masjid, Cikgu Haji Tuan Haji Abdul Ghani bin Juhadi, yang saya hormati Tuan-tuan Imam, Tuan Haji Adnan, Tuan Haji Arsyad, yang saya hormati Tuan Haji Abdul Razak bin Sulaiman, mantan Ketua Kampung, yang saya hormati Cik Muhammad Saiful bin Mustafa, Cik Mahfar bin Mat Ayub, yang saya hormati Tuan Haji Junaidi, yang saya hormati Barisan Jawatan Masjid, Barisan Jawatan Kampung, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, pada malam yang berbahagia ini, hari Rabu malam Khamis 8 Muharram 1442 Hijrah, bersamaan dengan 26 Ogos 2020. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih disihatkan tubuh badan, dan kita diberikan kelapangan masa untuk bersama-sama di rumah Allah ini. Dan mudah-mudahan segala amal kita itu diterima Allah. Apatah lagi tuan-tuan, kita berada di tahun baharu Hijrah. Ya, hari ini 8 Muharram, dan insya-Allah tuan-tuan, sepanjang awal-awal Muharram ini kita dapat beramal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diambil nyawanya, sebelum kita dijemput menemui Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya tuan-tuan, bila sebut hijrah ini, maka dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Moga-moga tuan-tuan yang ada di hadapan saya ini, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhijrah. Insya-Allah tuan-tuan, kita membaca doa awal tahun, akhir tahun pada hari Rabu yang lepas 19 Ogos, ya, petangnya sebelum waktu maghrib dengan akhir tahun 1441 Hijrah. Dan selepas sembahyang maghrib kita membaca doa awal tahun 1 Muharram 1442 Hijrah. InsyaAllah tuan-tuan, apa yang kita baca doa itu, moga-moga Allah terima sebagai
amalan hidup kita sepanjang 1442 Hijrah ini. InsyaAllah tuan-tuan, moga-moga kita sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, dan mudah-mudahan kita dapat melakukan amal-amal ibadat, sama ada yang fardu sama ada yang sunat. Dan kita meminta kepada Allah, semoga Allah menghindarkan diri kita, keluarga kita daripada gangguan syaitan iblis yang dilaknat. Begitu juga tuan-tuan, insya-Allah kita dijauhi daripada perkara-perkara yang membawa maksiat, ya, nafsu amarah yang ada pada manusia yang ingin melakukan kesalahan, kejahatan, melanggar hukum Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan, pada tahun ini mudah-mudahan kita suka buat kebaikan. Ya, mudah-mudahan suka buat perkara yang baik. Sama ada diri kita, sama ada suami kita, sama ada isteri kita, sama ada anak-anak kita, sama-sama ya penduduk kampung Bayu Mas ini untuk bersama-sama berjihad di jalan Allah. Dan mudah-mudahan tuan-tuan kita berjihad pada jalan Allah, ya, kita buat perkara yang baik. Dan insya-Allah tuan-tuan, ya, bila kita menemui Allah Subhanahu wa taala nanti, kita dalam keadaan mukanya yang berseri-seri. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti, ya, moga-moga tuan-tuan kita dalam keadaan yang menyukakan hati kita. Ya, insya-Allah tuan-tuan yang berada di kampung Bayu Mas ini, bila kita menemui Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, di mana pada ayat ini Allah menyatakan kepada kita, pada hari kiamat muka orang-orang yang beriman, macam tuan-tuan yang ada di depan saya, yang perempuan ada di hadapan saya yang beriman, berseri-seri, ya tuan-tuan, melihat kepada Tuhannya, tak ya gundah, tak gurana, tak masam muka, senyum, berseri-seri tuan-tuan, macam tuan-tuan yang ada di depan saya. Mudah-mudahan tuan-tuan pada suratul Qayyimah ini tuan-tuan, moga-moga kita menjadi orang yang insya-Allah, ya, ahli sunnah wal jamaah macam kita ini, orang mukmin tuan-tuan, dapat melihat Allah di surga pada hari kiamat dalam keadaan yang berseri-seri. Ini janji Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang sedemikian. Apatah lagi tuan-tuan, di awal-awal tahun Hijrah 1442 ini, kita tahu tuan-tuan, satu masa nanti kita akan dijemput oleh Allah bertemu dengannya. Dan satu masa nanti insya-Allah tuan-tuan, kita akan diperlihatkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Itu sebabnya Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zukhziha 'anil nar wa dukhil jannah faqad faza wa ma hayatud dunya illa mata'ul urud. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Tuan-tuan, semua yang ada depan saya ini akan merasa mati. Dan kita berbahagia tuan-tuan, dalam hadis Nabi ada 4 perkara yang membahagiakan kita. Dapat suami atau isteri yang soleh dan solehah, ya, bahagia. Cik Taknib bahagia, ya, dapat isteri yang solehah. Yang perempuan dapat suami yang soleh, bahagia kita. Yang kedua tuan-tuan, kita dapat anak-anak yang soleh atau salihah, anak laki-laki ataupun anak perempuan yang taat akan perintah Allah, taat kepada kedua ibu bapanya, baik perangannya, baik akhlaknya, baik tingkah lakunya. Dan insya-Allah di awal Hijrah 1442 ini, insya-Allah dia suka kepada kebaikan, suka kepada perkara-perkara, sama ada pekerjaan yang disuruh Allah, sama ada yang fardu, sama ada yang sunat.
Dan apatah lagi tuan-tuan, dia akan mengenepikan, menjauhkan diri daripada perkara yang ditegak Allah, perkara yang maksiat, perkara yang sia-sia, perkara yang tidak mendatangkan faedah pada dirinya, insya-Allah tuan-tuan. Jadi kita bahagia ada anak yang salih dan salihah, termasuklah anak menantu yang laki-laki atau anak menantu yang perempuan. Yang ketiga tuan-tuan, insya-Allah kita bahagia dapat kawan, sahabat, handai, rakan yang baik-baik, yang salih dan salihah. Terutamanya di masjid ada kawan jamaah. Macam masjid tuan-tuan, ada sahabat-sahabat. Cikgu Abdul Ghani beritahu malam ni ada kelas, semua datang. Syukur, kita doakan yang tak datang, dia akan dapat datang. Yang tak dapat bersama kita, kita doakan dia bersama dengan kita. Anak-anak begitu juga, yang dia tak kisah tentang kampung, dia satu masa kisah tentang kampung, terutamanya masjid. InsyaAllah satu masa, satu ketika kita doakan tuan-tuan. Dan yang keempatnya tuan-tuan, kita bahagia tuan-tuan, rezeki kita dapat di mana kita tinggal. Di Batu Pahat jadi cikgu ke, jadi ustaz ke, pencen ke, potong buah sawit ke, ambil upah ke, jadi imam ke, jadi Bilal ke, macam Haji Arsyad, dia dah pencen, dia ambil duit dekat CIMB ke, Maybank ke, atau mana-mana lah duit pencen dia. Syukur, alhamdulillah tuan-tuan, kita bahagia. Ada masa nanti bila kita ada rezeki itu, kita dapat melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diingatkan juga, dan pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan balasan kamu. Insya-Allah tuan-tuan, bila sebut hijrah tadi tuan-tuan, kita berhijrah pada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda. Begitu juga dengan apa tuan-tuan? Jiwa, begitu juga dengan harta benda. Dan insya-Allah tuan-tuan, jiwa kita di jalan Allah. Apa yang kita lakukan di tahun hijrah ini, sama ada dengan harta benda, sama ada dengan jiwa kita. Harta kita infakkan pada jalan Allah, kita derma, kita bayar bil api, bil air, kita sama-sama menginfakkan harta kita pada jalan Allah, berwakaf, berderma, bantu orang susah, bantu janda dan sebagainya, bagaimana hadis Nabi yang saya pernah sebutkan kepada tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Begitu juga tuan-tuan, bila sebut jiwa ni, hatinya tenang bila menyebut nama Allah. Bila baca Al-Quran, tenang hatinya, senang hatinya. Apatah lagi di awal Muharram ini tuan-tuan. Mudah-mudahan kita tuan-tuan dapat melakukan amal-amal yang baik, tingkah laku yang baik. Itu sebabnya tuan-tuan, ketika disebut lagi tuan-tuan pada ayat ini, pada hari kiamat kamu akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu siapa yang dijauhkan daripada neraka, kita tak pernah buat salah tuan-tuan. Dengan manusia, dengan Allah dah tentu, kita lakukan perintahnya, kita tinggalkan tegahannya, dan dimasukkan ke dalam syurga dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah. Dengan sebab kita buat baik dengan mak bapak kita, dengan binatang, dengan haiwan, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan manusia, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Tuan-tuan nak berjaya kan tuan-tuan? Dan moga-moga akhir kehidupan kita dengan kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan muka kita berseri-seri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, moga-moga tuan-tuan insya-Allah nanti bila kita jadi orang yang berjaya, bukan kita saja berjaya, si kita berjaya, sama kita masuk syurga, anak kita sama juga berjaya, masuk dalam syurga, cucu kita berjaya, jiran kita berjaya, orang kampung kita berjaya, besan kita juga berjaya. Kita hendak yang macam tu tuan-tuan.
Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini meliputi segala kemewahan dan pangkat kebesaran, tidak lain hanya kesenangan bagi orang yang terberjaya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, insya-Allah kita terima tuan-tuan amalan-amalan yang baik, kita buat amalan-amalan yang baik. Insya-Allah tuan-tuan, bila baik tuan-tuan, kita dapat perkara yang baik. Bagaimana dipermankan Allah, wa qadimna ila ma amil min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami Allah tujukan perbicaraan kepada apa yang mereka telah kerjakan daripada jenis amalan yang mereka anggap baik, dan kami jadikan terbuang sebagai debu yang bertebaran. InsyaAllah tuan-tuan, bila kita buat tuan-tuan, ya, banyak perkara-perkara yang patut kita buat di awal Muharram ini. Itu sebabnya dinyatakan Allah lagi pada ayat yang lain tuan-tuan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarju rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya orang yang beriman, orang yang berhijrah dan berjihad pada jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Kita nak dapat rahmat Allah. Ya tuan-tuan, ada keluarga, ada rumah, ada kenderaan, ya, ada jiran tetangga, ada jamaah, ya, nak buat baik, semuanya kita nak dapat rahmat Allah. Dan ya, Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau kita lihat, ilmu itu amat penting tuan-tuan. Ya, itu sebabnya tuan-tuan, sebelum kita beribadat, maka kita mesti ada ilmu. Al ilmu imamun amal wal amalu ta'ibah. Ilmu itu merupakan imam kepada amal, sedangkan amal itu pula menjadi pengikutnya sebagai makmum. Tuan-tuan, kita dah ada ilmu tuan-tuan, kita sebagai imam tu ilmu, dan bila kita beramal, dia jadi pengikut kepada makmum. Makmumnya tu amal kita lah. Kita dah ada. Itu sebabnya kalau kita baca Quran, baca, faham, amal. Baca, faham, amal. Ada orang tanya saya, Ustaz, saya pandai baca tapi saya tak faham, dapat bahagian tak? Dapat, insya-Allah. Ada, saya tak pandai baca Ustaz, dah sampai tua ni saya tak pandai. Fatihah tu mungkin dah saya pandai Ustaz, tapi yang lain saya tak pandai. Ada balasan tak? Ada, saya kata. Ya, kita jangan, oh saya tak pandai, langsung saya tak nak buat, jangan. Ya, itu sebabnya Quran ini dia akan jadi kepada kita sebagai kawan, pada sahabat di dalam kubur. Di dunia dia sebagai petenang. Di dunia ini insya-Allah kita baca, kita makin tenang hati kita. Dan di dunia ini tuan-tuan, insya-Allah dia sebagai rakan sejawat kita. Al-Quran tuan-tuan. Itu sebabnya tuan-tuan, baca, faham dan amal. Dan hari ini kita untung tuan-tuan, TV Hijrah ada buat, ya, My Quran Time, pukul 6 sampai pukul 7, pukul 12 sampai pukul 1, pukul 5 sampai pukul 6, pukul 10 sampai pukul 11 malam. Ada 4 waktu. Kita boleh tengok tuan-tuan, 4 waktu itu salah satu daripadanya. Tengok TV 1 jam tuan-tuan, tengok My Quran Time. Ya, kita boleh baca Al-Quran, dan insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan kita termasuk yang dipermankan Allah tuan-tuan. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah daripada segala hambanya para ilmuwan atau yang beragama. Macam tuan-tuan nak belajar ilmu, ya, dapat rahmat daripada Allah, Allah ampunkan dosa kita. Dan insya-Allah tuan-tuan, satu masa nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita berseri-seri. Suka sangat bertemu dengan Allah. Bukan dalam keadaan yang kita Allah monyok mukanya, ya, sedih hatinya. Dan mudah-mudahan tuan-tuan, ya, kita selalu baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
Ini tuan-tuan kita amalkan di bulan Muharram ini tuan-tuan. Cukuplah ya Allah, ya itu tempat kita meminta tuan-tuan. Ya, hanya Allah itulah sahaja sebaik-baik tempat kita berserah. Tempat kita sebagai Tuhan kita, sebaik-baik penolong kita. Dia tolong kita, Allah tuan-tuan. Susah hati minta dengan Allah. Anak tak betul, semoga Allah bagi hidayah kepada anak kita. Kawan yang tak nak ikut kita, tak nak berjamaah, doakan dia dapat hidayah, dapat kebaikan. Bukan semua tuan-tuan orang suka. Ada orang tuan dekat kampung pun ada yang tak pergi masjid. Ada orang tak sembahyang Jumaat. Ada orang tuan-tuan kerjanya mengumpat, mengata. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Jangan jadikan kita ini pendirian kita, keyakinan kita terpesong daripada orang kafir. Dan mudah-mudahan tuan-tuan kita menjadi orang yang insya-Allah bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mempunyai sifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq benar, dan mudah-mudahan kita benar dengan segala perbuatan kita. Siddiq amanah, kita amanah dengan apa yang ada pada diri kita. InsyaAllah tuan-tuan, ada akal, kita gunakan akal dengan sebaik-baiknya. Syukur alhamdulillah tuan-tuan, masih kita berakal, masih kita boleh berfikir. Dan insyaAllah tuan-tuan, apa yang ada pada kita ni, kita doa dengan Allah bagikan kita bahagia dunia, bahagia akhirat, sihat tubuh badan. InsyaAllah tuan-tuan, dengan sihat tubuh badan kita dapat beramal. Dengan kita insyaAllah tuan-tuan, dengan berikan kelapang kita dapat beramal. Itu sebabnya insyaAllah tuan-tuan, pada bulan Muharram ini banyak amal-amal yang boleh kita lakukan. Banyak perkara yang ikut, ya. Bagaimana Nabi kata, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa beramal mengikut sunnahku, ya, amal-amalanku, insya-Allah tuan-tuan, ya, kita disukai Nabi. Siapa yang suka kepada Nabi, insya-Allah dia akan bersama-sama Nabi di dalam syurga. Harapan kita semua macam itulah tuan-tuan. Saya, tuan-tuan, para jamaah, kita disukai Nabi, kita disayangi Nabi. Sebab apa tuan-tuan? Kita sayang pada Nabi. Dan itu sebabnya tuan-tuan, kalau kita lihat banyak perkara amalan, ya, pada 10 Muharram yang patut kita buat. Daripada 1 Muharram dah boleh kita buat, kita amalkan tuan-tuan. Terutamanya yang fardu, jangan kita tinggal. Yang sunat, buat, amalkan. Sembahyang fardu, sembahyang sunat. Begitu juga puasa sunat atau puasa fardu yang pernah kita tinggalkan, buat tuan-tuan, ya. Jadi insya-Allah satu daripada amalan yang saya nak sebut tuan-tuan, puasa hari Ashura. Jadi tuan-tuan, yang lepas kita puasa, ya, yang saya sebut sebelum ini, puasa 9 Zulhijjah, hari Arafah. Siapa yang buat, diampunkan dosa sebelum dan pada tahun itu, tahun ini. Tanda ke tuan-tuan? Kalau kita lihat hari Ashura ni, ialah hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Kalau hari yang ke-10, kalau kita tengok dekat kalender tuan-tuan, dia jatuh pada hari Sabtu. Ya, hari Sabtu 29 Ogos 2020. Jadi hari Sabtu tuan-tuan. Jadi kalau kita lihat itu 10 Muharram. Jadi kalau kita lihat, ya, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna hadza yauma Ashura wa lam yaktub alaikum siyamuhu wa ana shaim faman sa'a sama wa man sa'a falyuftir. Daripada Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari ini hari Ashura,
sedang kamu tidak diwajibkan berpuasa padanya, sebaliknya aku sekarang sedang berpuasa. Hukumnya sunat. Ya. Oleh itu siapa yang suka berpuasa, bolehlah ia berpuasa, dan siapa yang suka berbuka, maka bolehlah ia berbuka. Hadis sahih riwayat Bukhari. Puasa hari Asyura sunat disertakan dengan puasa sehari sebelumnya, iaitu hari yang ke-9 daripada bulan Muharram. Jadi tuan-tuan, dia hukumnya sunat, dituntut. Ya, sunat muakkad, dituntut kita buat. Dan hari ini alhamdulillah tuan-tuan akan buat. Ya, dan insya-Allah cuba kita buat. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menganjurkan seperti yang tersebut dalam hadis yang berikut. An Abi Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bi siyamihi qalu ya Rasulullah innahu yaumun ta'zimuhu yakhudu wan nasara. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan menyuruh orang ramai berpuasa padanya, Nabi suruh tuan-tuan, sahabat-sahabat baginda berkata, ya Rasulullah, hari Asyura juga dimuliakan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Kenapa tuan-tuan? Kalau kita lihat pada hari itu tuan-tuan, hari Asyura ni 10 Muharram ni, Nabi Musa AS telah diselamatkan Allah daripada angkara Fir'aun. Tuan-tuan, Fir'aun ni pernah nak bunuh Nabi Musa, pernah inyaya Nabi Musa, memusuhi Nabi Musa. Ni Fir'aun tuan-tuan. Kita lihat sejarah Fir'aun ni tuan-tuan, ya Allah, dia banyak raja Fir'aun, ada 1, 2, 3. Tapi Fir'aun ni tuan-tuan, dia kata aku raja, aku berkuasa, aku kaya, aku macam-macam aku ada, kata dia. Tak ada siapa yang menguasai aku. Akhirnya dalam Quran pun menyebut Fir'aun ini dimusnahkan, dihancurkan, ditenggelamkan. Dan kalau kita lihat, Allah berkuasa kepada manusia yang ingkar akan perintah Allah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita jangan ingkarlah yang dikisahkan Fir'aun dalam Al-Quran tuan-tuan. Dan disebut lagi, faqala idza kana amun muqbalu insyaallah sumna yaumat tasi'. Mendengarkan yang demikian, baginda bersabda, apabila tiba tahun yang akan datang, insya-Allah kita akan berpuasa pula pada hari yang ke-9. Ya. Qala falam ya'ti ilma muqbal hatta tuwaffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat hadis ini berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sempat berpuasa pada hari itu kerana baginda telah wafat sebelum tiba tahun yang berikutnya. Hadis sahih riwayat Muslim dan Abu Dawud. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, menurut huraian ulama rahimakumullah, bahawa puasa hari Asyura terbahagi kepada 3 peringkat. Dia ada 3 peringkat. Dalam kitab ini menyebut, pertamanya puasa selama 3 hari, iaitu hari yang ke-9, hari yang ke-10 dan hari yang ke-11, Jumaat, Sabtu, Ahad. Peringkat yang kedua, berpuasa pada hari yang ke-9 dan hari yang ke-10, 9, 10. Dan peringkat yang ketiga, tuan-tuan, berpuasa pada hari yang ke-10 saja. Kita bukan ikut Yahudi, kita ikut apa yang dinyatakan Rasulullah, sunnah nabinya dan amalan yang Nabi kata boleh buat. Jadi insya-Allah, kalau tak, yang baiknya kalau tahan 3 hari lah, daripada hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad. Kalau tak tahan juga tuan-tuan, hari Jumaat dengan Sabtu. Kalau tak tahan juga, hari Sabtu. Kalau tak tahan juga, tak payah puasa. Itu penghabis lah tuan-tuan. Kalau tak tahan juga lah tuan-tuan, tapi paling tidak pun buat hari Sabtu. Tapi yang baiknya Sabtu, Jumaat dengan Sabtu. Baik sekali tuan-tuan, yang paling afdal sekali Jumaat, Sabtu, Ahad. Tapi kalau tak tahan, Jumaat dengan Sabtu. Minggu ni agak saya orang nikah tak ada agak saya. Kerja kahwin pun tak ada sangat tuan-tuan.
Ada juga ya. Oh, Cik Razak ada. Tuan Haji Abdul Razak ada. Yang tak ada, yang ada pun tak apa. Dijemput datang. Salam becek apa tu? Tak apa, terima kasih. Itu je. Ya. Ya, mana tahu dia setahun sekali tuan-tuan. Sehari itulah. Ya, 3 hari itulah tuan-tuan, setahun. Hari lain ada lagi tuan-tuan, kita boleh makan, boleh minum. Ya. Paling tidak saya kata hari Sabtu. Ya, tuan-tuan, puan-puan, insya-Allah tuan-tuan. Ya. Dan dia dapat balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tuan-tuan, bermurah hati pada hari Ashura. Ini 10 Muharram tuan-tuan. Umat Islam digalakkan bermurah hati pada hari Ashura, terutamanya kepada diri sendiri. Kalau songkoknya dah kuning, tukar 10 Muharram tuan-tuan. Ya, kalau dia punya serbatnya tu Allah, hai, koyak sana koyak sini, tukar tuan-tuan 10 Muharram. Ni dalam hadis ni ada menyebut tuan-tuan. Untuk diri sendiri dulu. Ataupun saudaranya, ya Allah, dia punya getah dah besar sangat tuan-tuan, dipakai pun lain macam tuan-tuan. Tukar lah tuan-tuan. Dan juga anak isteri. Ya, anak isteri, berikan pakaian dia, berikan keperluan dia. Kalau diberikan emas yang perempuan, ya Allah, sukanya cincin emas. Oh, 10 Muharram ni. Ya, dia bermurah hati terhadap isterinya. Disertakan dengan bersedekah kepada orang-orang miskin. Sedekah orang miskin. Orang kampung kita fakir miskin, adik-beradik kita yang susah, ya, jamaah kita yang susah. Kita bantu dia tuan-tuan. Insya-Allah tuan-tuan, kita dapat balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini pada hari Ashura. Amalan ini patut kita kembangkan, kita amalkan, kita buat tuan-tuan. Saya kata puasa sunat tu. Ini diterangkan dalam hadis berikut, an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man wasa'a ala nafsihi wa ahlihi yaumal Ashura wasa'a Allahu alaihi sa'iru sanatih. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bermurah hati dengan berbelanja lebih untuk dirinya, dan anak isterinya, isterinya, kalau isteri 2-3 boleh. Kalau satu-satulah anak dan isterinya, pada hari Ashura nescaya Allah akan memurahkan rezekinya sepanjang tahun itu. Tak anda ke tuan-tuan? Cik Razak tak anda ke? Ya, biasa makan ikan kembung yang RM3. Hari itu ikan merah, yang mahal punya, RM28. Sepanjang tahun ikan merah aja, wallah mahal punya tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, maknanya dimurahkan rezekinya sepanjang tahun itu. Dia rezeki ni macam-macam tuan-tuan. Saya nak ingatkan diri saya tuan-tuan, kalau kita sehat itu rezeki. Fikirannya senang, rezeki. Tak susah hati, rezeki. Tidur je sekejap, senang, itu rezeki. Itu yang kita tak nampak macam mudah. Makan minum dah tentu rezeki. Pakai patut, rezeki juga. Ini baju, ya Allah, setahun tak bertukar-tukar. Baju dalam lah tuan-tuan, tak bertukar-tukar, dah koyak-koyak sana, Allah. Tak patut. Ya, Tuan Haji Adnan tukar. Adnan okey, tukar aja. Yang lain-lain tukar tuan-tuan, ya. Mudah-mudahan Allah memurahkan rezeki sepanjang tahun. Kalau sehat ya tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan. Tuan-tuan, saya tengok ada setengahnya senang je bangun, tak sakit lutut. Rezeki. Ya, ini nak, ya, kalau sakit pun tak apa lah tuan-tuan. Allah nak bagi sedikit kifarah kepada kita. Tuan-tuan sakit. Tapi tuan-tuan, ya, dua nikmat, ya, sehat tubuh badan bagi kesehatan. Itu nikmat manusia yang selalu lupa. Tapi itulah nikmat yang paling amat berharga kepada kita. Duit banyak tuan-tuan, kalau sakit, ya, duduk dekat katil tuan-tuan. Ya,
Duit banyak, tak boleh makan sate kambing, tak boleh makan itu. Allah, dah puas Ustaz nak makan nasi kena kambing, tak boleh makan nasi Arab. Allah, tengok je anak, bah kita makan nasi Arab, tak boleh makan, tengok je. Nak dipaksa tak boleh tuan-tuan. Dia makan rezeki ni, kadang-kadang lidah kita, kita makan, dia mudarat atau tidak. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah murahkan rezeki sepanjang tahun itu. Meskipun hadis ini dan riwayatnya dinilai sebagai hadis yang dhaif, tapi apabila disatukan setengahnya dengan yang lain akan bertambah kuat, seperti yang disebutkan oleh As-Sanawi rahimakumullah. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, 10 Muharram nanti tuan-tuan, kita mandi tu perkara biasa, sunat tuan-tuan. Badan kotor sunat mandi, nak pergi sembahyang sunat mandi, bersiwak, lepas tu kuku ni hari Jumaat potong, sunat hukumnya. Itu sebabnya tuan-tuan, siapa yang mandikan mayat, yang biasa mandikan mayat Cik Razak, Tuan Haji Abdul Razak, dia kadang-kadang kalau anak yang bertanggungjawab, kalau bapaknya sakit, dia tengok kuku. Kalau bapak gemuk, nak potong kaki, potong kuku kaki, susah tuan-tuan. Tak anak yang bantu. Betul tuan-tuan. Tapi kalau kita mandikan mayat, kukunya panjang, Allah, tu satu. Apa tu tuan-tuan, kadang-kadang misalnya berserabut, rambutnya tak dijaga. Memang masa PKP ni tuan-tuan, saya dengar ajar beberapa tempat, ada satu hamba Allah tu, rambutnya ya Allah panjang, tak daripada 17 Mac sampai sekarang tak potong-potong lagi. Dia punya janggut, dia punya misai, dia punya rambut, ya Allah panjang. Tengok muka dia ke ni, sampai sekarang dia tak potong lagi. Ada satu cikgu tu sampai kena warning pengetua, potong. Dah kena warning baru dia potong. Daripada 17/3 PKP dia tak potong tuan-tuan. Masa gunting rambut tak boleh gunting masa tu, jadi sampai sekarang dia tak gunting-gunting tuan-tuan. Tapi tak tahu PKPP ni habis ke tak habis, kita tak tahu. Ni besok 31 Ogos ni, 2-3 hari ni lagi ada makluman. Kalau tak ada, maknanya habis lah. Okey. Lepas tu tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan kita suka majlis ilmu, ziarah majlis ilmu. Itu sebabnya tuan-tuan, saya sebut tadi, kalau kita suka kebaikan, kita hadir pada majlis ilmu, kita apatah lagi kita berpandu kepada ahli sunnah wal jamaah, Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziarah orang yang alim, orang yang bijak, orang yang tahu, insya-Allah tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan, amalan juga, tadi saya sebut, nak murah rezeki, tengok orang sakit, doakan dia, bawa makanan, bawa apa tuan-tuan sikit untuk dia. Apatah lagi tuan-tuan, tadi bagi makanan kepada kawan-kawan sahabat, apatah lagi saudara mara kita. Kita adik-beradik katalah 9, dia tak semua kaya-kaya tuan-tuan, tak sama macam Cikgu Gani. Ada yang susah tuan-tuan, adik-beradik macam-macam. Saya akui tuan-tuan, memang adik-beradik ni macam-macam. Ada yang senang, ada yang susah, ada yang tak ada ilmu tuan-tuan. Itu sebabnya tuan-tuan, kita ni kadang dengan adik-beradik tu memang cari yang terbaik lah tuan-tuan. Mudah-mudahan dalam hidup dia tuan-tuan, dia dapat kebaikan. Dan kita doa kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami mohon pertolongan. Minta dengan Allah, adik-beradik kita jadi orang yang baik, adik-beradik kita ada kekayaan. Betul tuan-tuan, yang perempuan juga yang lelaki sama tuan-tuan. Dan kepada Allah kita sembah, dan kepada engkaulah kami mohon pertolongan. InsyaAllah tuan-tuan, adik-beradik kita ni macam-macam tuan-tuan. Saya akui tuan-tuan, pasal harta pun macam-macam. Diakui Cik Razak, Tuan Haji Razak, memang kalau harta ni dia 11 ke 12, ada satu yang terkehil, kadang-kadang uratnya tu ada yang sikit. Jadi kita sama-sama lah, jangan sampai putus hubungan silaturahim.
Jangan putus hubungan adik-beradik. Jangan putus hubungan ya anak-anak, anak saudara kita dengan kita. Kadang-kadang kita buat tak kisah. Dah bang Sampai lagi. Okey tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan, ziarah saudara mara. Dan insya-Allah tadi pasal makan tadi saya dah sebut. Kita sebut, biasakan kita menyebut hasbiyallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Biasakan sebut tuan-tuan. Lepas tu hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sebut tuan-tuan. Dan insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan ya kita minta kepada Allah, ya Allah gugurkan dosa kita, ya, dan mudah-mudahan lepas tu tuan-tuan, ini amalan juga, jumpalah orang fakir miskin, anak-anak yang susah, bantu dia. Tapi anak kecil tuan-tuan, kalau anak perempuan besar jangan kita pegang-pegang tuan-tuan, ya, yang kecil je, yang ganal je banjar jangan. Nanti cerita lain tuan-tuan. Wah, dia anak yatim kita tolong. Jadi cukup sampai ini tuan-tuan. Mudah-mudahan insya-Allah nanti kita puasa sunat. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.